Kita pergi ke kisah para sahabat tentang Sayyidina Husain. Husain radhiyallahu anhu ketika masih kecil. Kerja-kerja ilmiah. Kan? Ilmiah. Imam Husain radhiyallahu anhu ketika masih kecil. Okey, cerita dia macam ni. Hazrat Husain radhiyallahu anhu lebih muda setahun daripada abangnya Hazrat Hasan radhiyallahu anhu. Oleh kerana itu umurnya ketika kewafatan Rasulullah SAW adalah lebih muda lagi, iaitu 6 tahun dan beberapa bulan. Apakah yang mampu diingati oleh budak yang berumur 6 tahun tentang agama? Namun hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Husain radhiyallahu anhu terdapat dalam kitab-kitab hadis. Para muhadithin ni adalah orang yang hafal hadis, orang macam kalau Al-Quran hafiz kan, tapi kalau orang yang hafal hadis dinamakan muhadithin. Menggolongkan beliau di kalangan kumpulan sahabat yang meriwayatkan 8 hadis. Imam Husain radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sesiapa sahaja daripada kalangan orang Islam, sama ada lelaki atau wanita, yang mendapat apa-apa musibah dan setelah beberapa lama dia teringat kembali musibah itu, lalu membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia akan mendapat ganjaran yang sama banyak sebagaimana dia mula-mula menghadapi musibah itu. Dan satu lagi hadis Nabi SAW, Imam Husain radhiyallahu anhu riwayatkan, sesiapa daripada umatku yang membaca auzubillahi minasyaitanirrajim bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim, yang bermaksud dengan nama Allah SWT, bergerak lajunya dan berhentinya, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Hud ayat ke-41. Ketika menaiki kenderaan untuk menyeberang sungai, maka doa itu akan menjadi sebab keselamatan daripada tenggelam. Ini orang yang nak kapal. Doa, bukan doa kenderaan kan. Doa nak kapal. Dan diriwayatkan oleh ni. Hazrat Imam Husain. Allah. Kecil-kecil dah boleh jadi ni periwayat hadis. 6 tahun ya. Ni boleh kita ni lah, kita boleh kita ni kita amalkan, nak kapal kan, nak kapal. Macam orang duduk dekat Langkawi elok ni. Kena hafal dah. Ayat Quran ni ayat Quran sebenarnya. Ayat Quran. Yang dia punya majreha tu, majrere tu, dia dalam bahasa Arab dia tak ada ro sebenarnya, ru kan. Tapi yang ni dia special sikit. Majre, dia ada macam lambang diamond tu. Raw tu. Dia kena sebut re kan. Dalam bahasa Arab tak ada perkataan re ke perak ke kan. Dia tak ada dalam bahasa Arab. Dia ni. Majreha sini kita ni tajwid kena betul lah. Majreha. Bismillahi majreha. Amursaha inna rabbi laghafurur rahim. Surah Hud ayat ke-41. Boleh buat untuk ni. Ini doa untuk doa kapal. InsyaAllah. Kita take note lah. InsyaAllah. Hazrat Husain radhiyallahu anhu telah mengerjakan 25 kali haji dengan berjalan kaki. Beliau sangat banyak mengerjakan solat sunat, berpuasa dan selalu mengambil berat terhadap sedekah serta kerja-kerja agama yang lain. Hazrat Rabi' radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya Hazrat Husain radhiyallahu anhu, apakah tuan ingat apa-apa tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau berkata, ya. Sekali saya telah memanjat tingkap yang di tepi tingkap itu terletak buah-buah tamar. Saya telah memasukkan salah satu daripada tamar-tamar itu ke dalam mulut saya. Rasulullah SAW bersabda, buanglah tamar itu, kita tidak dibenarkan makan harta sedekah.
Harta sedekah memang haram bagi Nabi SAW dan cucu anak-anak Nabi SAW makan harta sedekah. Sedekah hadiah boleh, kalau sedekah tak boleh. Kira tak boleh makanlah untuk Rasulullah SAW. Dan kalau kita tengok ayat-ayat atau perkataan yang digunakan ni, buanglah tamar itu, kita tidak dibenarkan. Bila kita guna ayat dibenarkan kan, dia tak ada macam ni, tak ada perkataan tu memang lembut pada cucu Rasulullah SAW kan. Memang kita tengok sini perkataan yang digunakan oleh Rasulullah SAW, memang kita boleh nampak akhlak sifat Rasulullah SAW terhadap kanak-kanak, cucu kan, lembut tak kata ni jangan makan, jangan makan. Perkataan yang ditulis kita tidak dibenarkan, dia jadi soft. Itu orang kata akhlak Nabi SAW, sifat Rasulullah SAW. Daripada segi percakapan pun kita tahu Allah, Masya Allah, tinggi sifat Rasulullah SAW. Terdapat juga satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Hazrat Husain radhiyallahu anhu yang berbunyi, antara keelokan Islam seseorang itu ialah apabila dia meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia. Oleh Asadul Ghabah, kitab Asadul Ghabah bin Isti'ab. Selain itu ada berapa lagi hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Keterangan, terdapat banyak cerita seumpama ini di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, iaitu kisah-kisah mereka semasa kecil dan sabdaan-sabdaan Rasulullah SAW yang mereka ingat dan kemudian mereka riwayatkan sabdaan tersebut. Hazrat Mahmud bin Rabi' radhiyallahu anhu berkata, saya tidak akan lupa kan satu perkara sepanjang hidup saya, iaitu pada satu kali Rasulullah SAW telah masuk ke dalam rumah kami. Di rumah kami ada sebuah perigi. Rasulullah SAW telah memasukkan air perigi itu ke dalam mulutnya dan kemudian meluahkan ke mulut saya. Kita selalu membiasakan anak-anak kita dengan perkara yang sia-sia lagi merosakkan. Kita rosakkan fikiran mereka dengan menceritakan kisah-kisah dusta dan melalaikan mereka. Sekiranya kita mengambil berat untuk memperdengarkan kepada mereka kisah-kisah orang yang hampir dengan Allah SWT serta tidak menakutkan mereka dengan jin dan hantu, sebaliknya menakutkan mereka kepada Allah SWT dan azabnya serta berusaha untuk mewujudkan ketakutan terhadap kehebatan Allah SWT dan kemurkaannya ke dalam hati mereka, maka dengan cara ini bukan setakat dapat membantu anak-anak kita di dunia ini, malah turut mendatangkan manfaat untuk mereka di akhirat. Anak-anak kita mempunyai ingatan yang kuat pada zaman kanak-kanak. Sesuatu yang dihafal semasa zaman tersebut tidak mudah dilupakan. Sekiranya pada masa tersebut mereka disuruh menghafal Al-Quran, mudah bagi mereka dan tidak memerlukan jangka masa yang panjang. Kita terus dengan fadilat zikir balik. Fadilat yang ke-12. Terima kasih pada yang tap screen, yang bagi gift, yang pakcik tak nampak tadi, yang bagi gift, yang share live pakcik, yang share live pakcik, yang yang follow, yang berfollow. Harap live ni akan beri manfaat pada orang yang baru follow dan juga pada kita semua. Dan terima kasih yang doakan pakcik agar pakcik dapat istiqamah. Satu lagi ni, bagaimana nak istiqamah. Satu lagi doa kita kena minta. Yang nak bagi kita boleh buat satu amalan kan, nak buat satu perkara tu semua dengan kehendak Allah SWT. Kita kena tahu dalam sifat 20 kan, dalam sifat Allah kan, yang 20 tu salah satu adalah sifat Allah yang wajib kita kena tahu adalah sifat iradat. Iradat ni makna kehendak. Allah Maha Kehendak. Allah Maha Kehendak. Jadi kalau Allah nak kita ni, kita dapat amalkan berterusan, itu kehendak Allah SWT. Jadi maknanya kita kena doa pada Allah SWT supaya Allah bagi iradat, kudrat dan iradat. Kudrat tu adalah kuasa. Maknanya ada energi untuk kita buat. Itu semua datang daripada Allah. Itu semua datang daripada Allah. Kalau Allah tak bagi tu kan, kudrat dengan Allah kan,
tak ada kudrat dan iradat Allah SWT, kita tak akan dapat buat. Satu lagi doa. Di samping tadi kita ikhtiar tiap-tiap hari kita buat secara sikit-sikit kan, secara sikit-sikit supaya tak beban kita, insya-Allah kita akan istiqamah. Dan doa jangan lupa doa. Apa-apa pun sebenarnya apa-apa pun kena doa. Apa pun semua. Sebab setiap apa yang kita buat, harta mata kita nak klik ni pun semua dalam pengetahuan Allah SWT. Kalau Allah semua Allah yang dengan kehendak Allah SWT. Dengan kehendak. Jadi apa saja yang kita buat ni, ataupun kita dapat semayang tahajud sampai berapa rakaat ni banyak kan. Kita jangan kita kena banyak bersyukur kepada Allah SWT sebab Allah bagi kudrat dan iradat untuk kita buat. Semua datang daripada Allah SWT. Kalau tanpa kudrat dan iradat kita tak boleh buat walaupun kita sihat macam mana pun. Kalau Allah tak izinkan tu no more sa tu masih bagi terus. Masih bagi terus. Ingat kalau kita ni kan kita kena selalu dalam hati ni kalau kita buat benda yang baik itu semua dengan kehendak Allah. Allah nak bagi pahala kat kita. Allah akan. Dan kalau Allah bagi macam satu benda yang tak baik pun kan, kita kena terima dengan redha lah. Sebab apa yang berlaku walaupun benda yang tak baik tu adalah sesuai untuk kita. Adalah sesuai. Katalah sekarang contohnya sebab apa? Tok Guru beritahu, kita katalah kita selalu buat benda yang benda yang tak bagus lah. Dalam hidup kita duk buat benda tak bagus. Dan kita tak sedar yang kita buat tu tak bagus kan? Tak bagus. Dan bila Allah turunkan satu-satu ujian kan, musibah kan, baru kita akan teringat balik. Kan? Jadi benda yang tak baik tu tak semestinya tak baik kan bagi kita. Dia mesti ada kebaikan pada kita. Dia orang panggil takluk suluhi. Takluk suluhi. Apa yang Allah bagi walaupun benda tu baik tak baik, itu adalah sesuai untuk kita. Itu yang dimaksud takluk suluhi. Apa yang terjadi pada kita nampak macam tak bagus ya kan, macam ni kan, itu baik untuk kita.